Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin al karubiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para barisan ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, ketua-ketua blok, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, inayah, riayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, dapat sama-sama kita berada dalam majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah, di majlis perkongsian, insya-Allah diberkati Allah, dirahmati dan diradai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita nak sambung muzakarah, perbahasan, perbincangan bersama berkenaan dengan akidah tauhid berdasarkan kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, kitab Faridatul Faraid. Kita dah sampai di ihsan kan yang terakhir, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ulang selalu, dalam agama kita ni ada 3 elemen yang penting, 3 unsur yang besar, iaitu Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi, tuan haji kan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi soalan yang ketiga, bila Sayyidina Jibril datang tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, tolong ceritakan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kan Nabi jawab, bila Sayyidina Jibril tanya, wahai Nabi, wahai Muhammad, tolong cerita ihsan ni apa. Tu elemen yang ketiga. Kalau bahasa yang selalu kita dengar, bab tasawuf lah. Ihsan ni tasawuf, tuan haji kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ada syariat, kita ada akidah tauhid, satu lagi tasawuf. Dan tasawuf ataupun ilmu kerohanian ni lah, ilmu membersihkan hati dan jiwa ni, satu perkara yang sangat penting lah dalam ibadah. Bahkan tasawuf ihsan dia panggil, akan menjadi pelengkap kepada ibadah yang kita buat, baik Islamnya dan juga pelengkap kepada iman. Tuan kan? Jadi hari ini cuma bila Sayyidina Jibril AS tanya, tolong cerita ihsan tu apa, ihsan tu apa kan, sahabat ada. Lalu Nabi SAW jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Apa dia ihsan? Ihsan ni kalau kamu beribadah kepada Allah seolah kamu boleh melihat Allah.
Tuan Haji. Kan Tuan Haji? Buat ibadah solat ke, dalam solat tu seolah hati tu terikat sungguh, nampak dengan mata hati. Melihat sini dengan mata hati tu nampak connection dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat solat, ibadah semua. Tuan Haji kan? Baca Quran, baca kalamullah, hati tu terikat, nampak. Nampak apa kita Tuan Haji? Tak nampak. Nampak ke Tuan Haji kan? Sepanjang kita beribadah kepada Allah semenjak mukallaf ni, gitu tak hati kita kan? Tinggi Tuan Haji, tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi jawapan Nabi tu tinggi. Kedudukan orang yang sampai kedudukan situ tu, orang yang sampai hati dia syuhud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dia sambung lagi, dia kata kalau fa illam takun tara, kalaulah kamu tak mampu, maksudnya tinggi lah Tuan. Bila Nabi SAW buat pengecualian dan dia tahu umat dia mungkin tak semua sampai situ kan, akad takbir terus hati connect terus, orang kata connection terus dengan Allah, tak nampak dah dunia kan. Boleh ke gitu Tuan je? Dan bukan ibadah saja ni, ibadah yang mahdah dia panggil, bukan ibadah duk solat, zikir apa semua ni. Orang soleh, orang salafus soleh, orang-orang soleh dulu, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, para tabi'in, bukan dalam ibadah khusus, bahkan kehidupan seharian dia 24 jam sehari hati dia sentiasa, orang kata, terikat, nampak kan, syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tuan kitab ni akan bawa cerita macam mana orang soleh dulu ihsan dia ihsan dia tinggi sungguh Tuan Haji kan. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah buka futuhat pada hati kita. Boleh Tuan Haji. Dan Nabi SAW kata fa illam takun tarah, kalau tak boleh situ, tak boleh nak sampai situ, fa innahu yara, kamu kena ingatkan dalam hati kan. Kita hati ni tak sampai dah nak cari, nak boleh nampak kan. Bila beribadah, ibadah yang paling selalu kita nampak solat lah kan. Solat lah, kita bagi contoh solat lah. Bila akad takbir tu nak tarik hati, nak bagi khusyuk daripada takbir sampai salam, kalau orang sekarang mustahil Tuan Haji kan. Soalah satu perkara yang sangat mustahil, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kalau lah tak boleh situ, Nabi SAW hadirkan dalam hati, ingatkan dalam hati yang kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pun tak ingat juga Tuan Haji kan. Masya Allah, tu tak apa ingat juga. Itulah iman kita kan, itulah iman umat akhir zaman. Jadi nak sampai ke situ, kita dah sebut dah sebelum ni, pasak dia, akar dia, akidah dulu. Kan, akidah dulu tu akar dia. Tak boleh. Banyak orang sekarang nak sembang bab kebatinan, bab syuhud, bab apa orang kata tasawuf yang tinggi-tinggi, tapi akidah tak ada, tak jadi tu. Itu dakwaan kosong saja, dakwaan yang tak betul. Sebab Nabi SAW dalam hadis pun menyuruh untuk mengenal Allah dahulu kan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sebut awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena makrifah Allah dulu. Kena kenal dulu tauhid akidah. Boleh Tuan ya? Kena kenal dulu, kena tahu sifat Allah tu macam mana, hukum wajib sifat Allah tu macam mana, hukum ketuhanan tu macam mana, sifat mustahil bagi Allah tu macam mana. Dia kemas situ dulu, baru dia boleh, orang kata, baru boleh sembang bab tasawuf kan. Bab yang tinggi-tinggi, alam-alam yang kadang kita dengar pun pelik-pelik kan. Orang sekarang kan. Jadi pasak sebab apa? Kita dah susun dah kan.
Kalau dalam kitab ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimah dia susun cantik. Dia susun dah nak sampai ke ihsan ni, dia sebut dulu wahdaniyah kan, kita susun kan. Ingat balik tuan haji kan, susun dulu. Dalam nak beribadah kena ingat dulu wahdaniyah, kena mengesakan dulu perbuatan Allah. Boleh tuan haji kan? Perbuatan Allah dengan maksud semua perkara berlaku, Allah yang jadikan, Allah yang memperlakukan, Allah yang menjadikan. Kalau contoh kita bagi dalam solat, bila dia solat, dalam hati dia ingat semua benda berlaku, Allah yang memperlakukan, menjadikan, termasuk perbuatan dia duduk solat sekarang ni. Boleh faham tadi kan? Maksudnya dalam hati tu ada dah macam tu, dah ada dah bunga-bunga syuhud dia panggil. Boleh kan tuan Haji? Jadi tuan kita ni dia susun dah. Satu, nak bagi tahu platform ataupun pasak asal akar utama akidah dulu kan. Dan dalam nak sampai kepada ihsan, yang nak beribadah, yang nak buka hati, nak nampak Allah, ataupun nak tarik hati yang supaya hati sedar, hati perasan, hati terasa yang kita dipantau oleh Allah, kena syuhud wahdaniyah dulu. Boleh nampak tuan Haji kan? Boleh nampak daripada wahdaniyah tu kita ingat yang semua perbuatan ni daripada Allah, termasuk semua ibadah yang kita buat. Situ kan. Lepas tu kan nak naik lagi, nak tolak lagi naik, kita sebut juga kan. Tuan kita ni susun dah. Sebut juga, dikait pula dengan sifat ilmu Allah, dikait pula dengan sifat iradah Allah, dikait pula dengan sifat kudrah Allah. Dah sebut kan tuan Haji kan? Maksudnya semua perkara satu dengan wahdaniyah, kita tahu semua perbuatan dari Allah. Naik ke ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu dan sedar dan yakin, i'tiqad lagi pegang yang semua perkara yang berlaku termaktub dalam ilmu Allah bila? Azali lagi, qadim, dan sedia kala lagi dalam ilmu Allah. Kalau azali maksudnya sebelum diciptakan makhluk ni, sebelum alam dicipta, sebelum ada semua kita ni, sebelum ada bumi, langit, apa lagi? Langit, bumi, semua makhluk ni dah termaktub, dah Allah tahu dah. Yang 8 suku sekarang ni kita duduk sini kan. Yang lepas ni 8.40 ke solat isyak, contohnya gitu. Boleh. Boleh faham tak ni? Boleh faham, boleh nampak. Kita nak kait dengan ihsan. Kita nak kait dengan ihsan, dengan tasawuf, yang jawapan Nabi an ta'budallaha ka'annaka tara, yang Nabi sebut bila kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Tapi kita nak letak pasak akidah dulu. Macam mana? Wahdaniyah tadi. Boleh ya? Wahdaniyah dengan ingat semua perkara perbuatan yang berlaku taufik dari Allah. Tolak sikit lagi, masuk ke ilmu Allah yang Allah tahu azali qadim lagi. Boleh tak ni? Maksudnya bila dengan makna ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita ingat yang Allah Subhanahu Wa Taala termaktub dalam ilmu dia, dengan makna kita tak ada apa pun tadi, tak ada apa. Allah dah tentukan. Pergi kepada iradah, Allah tentukan. Ya. Faham? Iradah ni penentuan Allah. Satu lagi kena faham. Bila iradah ni kehendak. Kehendak kan? Allah berkehendak dengan sifat iradah dia. Bila sebut kehendak dalam bahasa yang kita nak faham lagi, bahasa kitab dia kata penentuan, ketentuan Allah. Allah tentukan 8 suku kita duduk sini. Ataupun 8 suku di masjid. Masjid ada forum sekarang ni. Ada forum tu Haji. Bertembung kita ni. Bertemu ada forum apa Dr. Ruslan ke apa. Amal hijrah. Ada makan juga tu. Makan pun ada. Tapi apa pun ala kulli hal, apa-apa pun alhamdulillah 8 suku Allah tentukan, Allah pilih
duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tu. Boleh. Bila sebut iradah, kehendak, daripada ilmu Allah diterjemahkan kepada kehendak tadi, iradah, penentuan, ketentuan, dan Allah tentukan dalam majlis ilmu. Bila sebut Allah tentu, nak faham sikit lagi kan, nak naik lagi, nak tolak lagi sampai ke ihsan. Bila sampai penentu, kita kena faham satu, ya betul Allah tentukan kita kan dalam majlis ilmu. Tapi kita kena faham bila sebut iradah menjadi ikhtiar kepada Allah, Allah boleh. Bila sebut tentu, Allah boleh nak tentukan kita duduk sini, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh nak tentukan kita tak ada sini. Boleh faham? Faham situ dulu tadi kan? Boleh ke ni? Akidah ni kan? Bila sebut iradah, kehendak ni macam kita lah, hendak kan. Manusia ni pun ada kehendak dia. Kehendak dia yang Allah beri autoriti untuk kita pilih baik dan buruk. Dia panggil ikhtiar, dia panggil. Kita boleh pilih nak buat baik, dibalas pahala kan. Nak buat tak maksiat dosa, dibalas dosa kan. Tu kehendak. Dan begitu juga iradah Allah, Allah boleh pilih. Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh faham, Allah boleh nak tentukan sama ada kita duduk sini, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh tentukan kita duduk kat rumah, tak datang pun surau, boleh kan. Sebab apa nak faham macam tu Tuan Haji? Sebab apa nak faham? Sebab nak tundukkan lagi hati kita. Bila mana kita tahu dengan kasih rahmat Allah, Allah pilih kita duduk sini. Tu Tuan Haji kan, Allah pilih kita duduk sini. Hamba tu bila dia faham macam tu, dia akan tunduk. Dia tunduk. Sebab apa? Sebab Allah pilih kebaikan untuk kita kan. Boleh Tuan Haji? Sama ke dalam kita beribadah. Dan kalau dia dah syuhur dah, kalau dalam hati dia dah terasa yang aku solat ni Allah yang memperlakukan dengan taufik Allah, dan aku solat ni memang dah termaktub dah dalam ilmu Allah yang azali dan qadim, dan aku solat ni adalah kehendak pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih rahmat Allah memberi taufik untuk aku dapat solat hari ni, maka tu dah dia dah masuk dah ihsan. Sebelah kaki dia dah syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelah kaki dia dah ada connection dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Tuan Haji? Apatah lagi kalau seorang hamba tu diuji kan, Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan kesempitan, Allah uji dengan masalah. Kalau hati dia boleh syuhud, yang sakit aku ni siapa yang berkehendak? Siapa yang kehendak? Pada kita tak nak Tuan Haji kan. Siapa nak sakit kan? Seorang hamba bila dia sakit, pada kita dengan iman kita orang yang awam ni tak nak sakit Tuan Haji. Tapi bila hati dia tengok yang ini adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati dia akan syuhud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan anta'budallah haka annaka tara. Boleh Tuan Haji? Maksudnya hati dia nampak. Boleh faham ke Tuan Haji? Dan bila dikait pula dengan kudrah, dah sah dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, jadilah apa yang jadi. Tuan Haji, boleh? Jadilah apa yang jadi. Boleh? Cuma kita dah sebut kuliah lepas, daripada ilmu, daripada wahdaniyah tadi, kita faham semua perbuatan daripada Allah, dan ilmu Allah termaktub. Lepas tu iradah Allah, kehendak Allah, Allah tentukan, dan kudrah Allah, Allah takdirkan. Yang itu sebagai gambaran nak faham saja. Tu kena ingat. Yang tu pun kena pegang ikat simpul sungguh akidah. Kena ingat tu hanyalah satu disiplin ilmu untuk kita faham. Hakikat sebenar bukan macam tu kan. Boleh Tuan Haji?
Hakikat sebenar bukannya daripada ilmu lepas tu baru pindah kepada iradah, baru pindah kepada qudrah. Bukan macam tu. Kenapa bukan macam tu? Tersebut sebab apa? Sebab yang tu dia akan sama dengan makhluk. Sama macam mana? Ada masa dia kan. Selepas ilmu pergi iradah, selepas iradah pergi qudrah, yang tu sama makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tak sama langsung dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Boleh faham tu Haji ya? Boleh faham. Hakikat sebenar yang berlaku, apa yang berlaku takdir kita duduk sini 8.20 tu, hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuma dari segi disiplin ilmu, dari segi untuk faham sebagai hamba manusia, untuk faham ni para ulama susun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sesuai dengan kefahaman akal manusia, macam itulah. Boleh tuan juga. Sama juga kita sebut sifat Allah satu-satu, wujud, kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, bukan bermaksud wujud lepas tu bahawa ada kidam, bahawa ada baqa'. Hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu alam, cuma disusun sebagai tertib zikri, nak sebut satu-satu untuk jadikan satu disiplin ilmu tauhid saja. Tu kena pegang kejap sungguh. Situ kena ikat sungguh, bukan tersusun macam tu. Kalau tersusun tu sifat makhluk. Boleh tak dia? Susun ni tu sifat makhluk semua. Allah Subhanahu taala tak ada tempat, tak ada tersusun, tak ada masa, tak ada makan, tak ada semua. Semua sifat makhluk tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ada satu sifat yang wajib kita yakini, i'tiqad, apa? Mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan dengan makhluk. Boleh faham situ kan tuan? Boleh. Jadi ihsan, kata tuan kitab, qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi syekhina fi darin amin. Tuan kitab pun bila dah susun tadi, dia pun cerita bermula ihsan itu berbuat baik. Dia bagi terjemahan dulu. Ihsan ni berbuat baik. Dengan bahawa buat baik macam mana? Maksud dia dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala ketaatannya kepada Allah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ihsan tu kamu beribadah seolah kamu melihat Allah, ataupun kalau tak dapat macam tu pun kamu hadirkan dalam hati kamu, ya kamu sedang dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Para ulama sebut itu sebagai satu kesimpulan rumusan ikhlas maksud dia. Boleh tuan-tuan. Kalau dia beribadah, hati dia boleh terikat macam tu, ataupun terikat dia faham macam kita sebut wahdaniyah, ilmu iradat kudrah tadi, maka itu termasuk dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Maksudnya sebagai kesimpulan, maksud dia ikhlas. Imam Jurdani rahimahullah pun kata antuti'ahu wa anta mukhlisun lahu. Kamu beribadah, buat apa saja ketaatan dengan ikhlas. Boleh tuan ya? Situ ketaatan dengan ikhlas, iaitu dia terjemahkan lagi, bagi faham lagi macam mana beribadah kita akan Allah Ta'ala padahal seolah-olah kita melihat Allah, maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya dengan batin atau zahir. Batin dan zahir tawajuh menghadap Allah Subhanahu wa taala sampailah ihsan. Boleh tuan ni. Cuma para ulama boleh faham situ ya tanya. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kamu beribadah seolah kamu melihat Allah, ataupun kalau tak dapat hadirkan dalam hati yang Allah memantau kamu, maka dengan maksud kamu beribadah dengan ikhlas. Bila seorang tu ikhlas, maka hati dia akan tawajuh ataupun menghadap Allah sungguh. Boleh tak? Jadi ihsan dia. Cuma sini Imam Jurdani rahimahullah dia nak bagi tahu Imam
Iman Nafis dalam kitab dia Durun Nafis rahimahullah, dia kata orang yang dalam ibadah dia dia boleh ingat ataupun perasan dalam hati dia tauhidul af'al. Apa tauhidul af'al? Yang wahdaniyah tadi. Boleh? Yang dia boleh ingat dalam hati dia semua perkara yang berlaku ni dari Allah, termasuk ibadah yang dia buat sekarang pun Allah, dengan taufik Allah juga. Yang tu makam dia ataupun level dia tu paling bawah sekali, ya. Tu paling bawah tu Haji. Bawah sekali. Bawah sekali dia boleh terasa. Masya-Allah tabarakallah. Kita sampai ke situ tu Haji. Kita mudah-mudahan Allah buka lah hati kita, kan tu Haji. Bila beribadah kita boleh rasa perasan. Kalau tuan guru pondok dulu kata boleh perasan tu Haji, boleh perasan. Kalau boleh perasan yang perbuatan semua perkara dari Allah tu duduk bawah. Kalau orang diangkat lagi keimanan dia, ketakwaan dia boleh perasan lagi dengan perbuatan yang berlaku ni mesti ada pelaku dia. Tu tinggi sikit tu Haji, tinggi sikit ya. Siapa pelaku dia? Allah juga. Cuma nak perasan tu. Iman tu dah ada, kita ni iman ada, cuma nak perasan tu, yang itulah dipanggil ihsan. Boleh tu Haji? Kalau dia setakat dia boleh perasan, alhamdulillah Allah beri taufik hari ni, taufik daripada Allah aku dapat solat. Tu taufik, tauhidul af'al bawah. Naik sikit dia nampak yang memberi taufik itu Allah, yang bersifat qadir. Boleh? Satu nama Allah, dia panggil tauhidul asma. Kalau Allah buka lagi hati dia, naik lagi, dia boleh perasan lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bernama Qadir, yang berkuasa, yang memberi taufik kepada dia untuk melakukan ibadah tadi, mempunyai sifat kudrah. Dengan sifat kudrah tadilah aku dapat beribadah. Tu tinggilah tu Haji. Kita sebut pun tak faham ni tu Haji. Faham ke? Saya sebut ni faham ke tu Haji? Faham boleh kan? Lepas tu yang terakhir lagi, dia syuhud dengan zat dia. Dia boleh ingat yang sifat kudrah tadi ada pada zat Allah yang mulia. Tu tinggi tu. Tu tinggilah. Tapi kita sekarang nak bagi ada yang bawah tu dulu tu Haji, kan? Nak bagi perasan dulu bila beribadah. Kita ingat yang ni adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dari Allah. Kalau nak bahasa mudah, yang ni dari Allah. Sebab ada orang beribadah, ada di antara kalangan manusia beribadah, dia beribadah kepada Allah tapi dia tak terasa yang ibadah dia buat tu dari Allah. Ada tak tuan? Ada tuan, masya-Allah. Kan? Dia solat, dia baca Quran, tambah-tambah contoh, kita bagi contoh lah. Bukan orang sini lah, orang lain, orang negeri lain lah kan. Contohnya bulan puasa, kan. Bulan puasa dia pulun baca Quran, kan. Pulun baca, khatam. Seminggu khatam, ulang lagi 3-4 kali khatam. Tapi dia ingat tak, adakah ketika mana dia baca Quran tu, dia ingat tak yang bacaan ibadah Quran itu dari Allah Subhanahu. Allah beri keizinan taufik untuk dia baca Quran. Dia ingat tak Tuan Haji? Tuan Haji, kan? Setengah orang bila dia rasa dia boleh beribadah, dia terkadang dia rasa dia yang baca Quran. Tuan Haji, masya-Allah tabarakallah, kan boleh bangun tahajud malam. Malam kan qiyamul lail perdana di Masjid Putera, kan. Boleh pergi qiyamul lail, bangun, dia rasa dia yang boleh bangun. Tu bahaya tu Haji, tu bahaya. Dia rasa dia yang boleh bangun, dia rasa dia sedekah, boleh sedekah, dia rasa dia dengan contohnya dia ada pekerjaan yang baik, kan, dapat gaji yang besar, dengan duit dia dapat, contoh saya nak bagi duit yang dapat, lalu dia sedekah, dia rasa dia yang bagi.
Tu bahaya tu haji. Tu bahaya. Iman ada alhamdulillah, tapi ihsan tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Boleh nampak tu haji? Boleh nampak. Jadi orang yang hati dia ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, Nabi sebut kan. Sangat sesuai sangat kan. Bila kamu beribadah, hati kan terikat. Bila dia bagi sedekah, dia tak rasa pun yang duit ni duit dia. Duit ni hanya pinjaman yang Allah beri kepada dia, dan dia bersyukur dengan taufik Allah. Dengan duit tadi dia boleh salurkan di jalan Allah. Tu sampai ihsan dia. Boleh tanya? Apatah lagi dia solat, alhamdulillah, Allah gerakkan hati dia, Allah bangunkan dia untuk tahajud, qiyamul lail mungkin kan. Kalau yang fardu ni tak nampak sangat, sebab wajib tu haji kan. Kalau yang sunat-sunat tengah-tengah malam tu kan, orang lain semua duk tidur, dia seorang je bangun. Masya Allah, dia ingat, walaupun dia seorang ni, dia tengok orang lain semua tidur, dia seorang bangun, tapi dia ingat siapa yang menggerakkan dia, Allah. Tu dah ihsan dah syuhud dah, hati dia dah terlekat dah dengan. Dan benda tu bukan senang tu aja ya. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan senang. Tu pilihan Allah, Allah campak dalam hati orang-orang kan. Kita minta jauhlah daripada sifat-sifat yang kita buat ni kita kan. Apatah lagi semenjak lama daripada taklif balik dulu, apa saja yang kita buat jadi kan. Kita nak buat aja, rancang macam ni, nak buat macam ni, jaya. Rancang macam ni, nak buat macam ni, berjaya. 2-3 kali berjaya, 2-3 tahun berjaya, asyik-asyik berjaya, sampai tak ingat dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan yang mentadbirus, yang mentakdirkan, yang termaktub dalam ilmu Allah, yang beri ketentuan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tu dalam pegangan akidah dalam hati. Boleh Tuan Haji? Boleh Tuan Haji. Dan dari segi syariat tu tak salah kita berikhtiar usaha. Itu tak salah. Tak salah nak bekerja, tak salah nak merancang, tu tak salah, ada dalam syariat. Sebab tu nak digabungkan pegangan akidah, simpulan hati dengan syariat yang kita buat dari segi luaran zahir, sama ada bekerja, beribadah, apa saja, dan juga dicampur lagi dengan ihsan, barulah sempurna agama dia. Tuan Haji, boleh. Cuma tuan kita ni, Imam Judani, ada para ulama dia sebut, macam mana nak tahu ihsan? Adakah hati seseorang hamba tu nak sungguh menghadap, ingat sungguh kepada Allah baru sampai ihsan? Ada ulama sebut dia bagi 3 kategori. Yang paling bawah dia kata ayyaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talab. Dia kata seorang hamba tu kalau dia buat satu ibadah, dia buat satu-satu ibadah cukup rukun dan syarat, tapi hati tak terasa lagi. Kan? Dia syarat dan rukun sempurna. Sama ada solat ke ataupun apa saja ibadah lain, cukup. Setengah ulama kata tu pun dah masuk dah ihsan dia. Cuma bawah. Boleh tu aja. Cuma duduk bawah. Kalau dia buat dengan syaratnya, kalau solat lah, contoh solat lah, nampak daripada wuduk lagi dia buat dengan syarat sempurna, rukun sempurna, sesempurna mungkin dia buat. Sebab ihsan ni kita sebut tadi, satu makna dia dengan ikhlas, satu berbuat baik dengan makna dia buat ibadah sebaik mungkin. Boleh tadi. Maksudnya daripada wuduk lagi sebaik mungkin dia buat kan? Syarat kalau boleh sesempurna mungkin kan. Kita sebut hari tu kan, Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak berwuduk muka dia akan berubah kan. Daripada nak start bismillah, nak berwuduk tu berubah merah muka dia. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, daripada pinggang ke atas ni sama sebiji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain daripada pinggang ke bawah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan Sayyidina Hasan ni dia tak campur. Kalau jumpa ulama yang belakang dia Hasani,
yang tu keturunan dia tak campur. Kalau dari sebelah keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, keturunan dah campur dah. Maksudnya campur dengan orang Uzbek, campur dengan India, campur nasab sampai campur yang Melayu pun ada kan. Para habaib tu, habib-habib tu kan, sampai Indonesia apa yang jalur keturunan Sayyidina Husain dah campur. Tapi kalau Sayyidina Hasan ni tak campur. Pure daripada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak wuduk merah. Bila orang tanya kenapa apa yang sedih jadi macam ni, dia sebab apa? Dia dah hadirkan hati dia ambil wuduk ni sebab apa? Sebab nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada wuduk lagi dah tawajuh, hati dia dah menghadap kan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang buat syarat rukun daripada wuduk lagi sampai masuk ke dalam solat dengan syarat rukun yang betul, walaupun hati dia masih lagi tak terasa, tapi para ulama kata orang tu pun dah masuk dah dalam ihsan dah. Ada juga pandangan macam tu kan. Sebab kalau nak cari hati yang terperasan rasa sungguh tu agak susah, tambah-tambah umat akhir zaman ni kan. Boleh tuan ya. Lepas tu yang kedua, peringkat yang naik sikit, yang tu dia boleh perasan lah, boleh perasan hati dia. Kalau hati dia sendiri boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil maqam musyahadah, ihsan yang tinggi. Ataupun kalau tak boleh sampai macam tu, dia boleh perasan dalam hati dia Allah sedang memantau dia, dia panggil maqam muraqabah. Boleh. Yang terakhir tuan kitab ni tuan kitab ni dia bawa satu kisah yang selalu kita dengar, kita dah sebut dah juga kat sini juga rasanya, kepada Imam Sahal Abdullah Tustari ni kan. Dia kata wa hukiya anna ba'dal masyayikh, dia kata dulu ada syekh para masyayikh kana yakhussu ba'da talamidatihi. Dia buka, dah cerita dah, dia buka satu tadika, ada budak-budak, dan salah seorang pelajar dia tu dia sayang kat pelajar dia. Lepas tu faqalu lahu fi zalik, jadi orang komplain, mak bapak dia komplain ataupun kawan-kawan dia komplain, nak azan dah tu kan. Jadi dia satu hari dia test, dia bagi burung satu seorang, suruh pergi sembelih. Bila semua dah sembelih, datang yang budak tu dia tak sembelih. Sebab apa? Sebab tuan guru dia pesan, dia kata kalau nak pergi sembelih burung ni, pergi cari tempat yang tak ada orang, yang satu orang pun tak boleh nampak. Budak tu tak sembelih sebab apa tuan Haji? Dia balik kat tok guru dia kata tak sembelih sebab apa? Saya pergi cari semua tempat dah, tak ada tempat yang orang tak nampak kan. Siapa yang nampak? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi budak kecil pun cerita ni, kenapa tuan kita ni bawa cerita ni? Pertama sekali nak bagi tahu yang hati budak tu dilatih daripada kecil untuk dia syukur kepada Allah. Daripada kecil pak saudara dia latih untuk dia terasa perasan yang semua perkara ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipantau oleh Allah. Tu satu. Sebab apa tuan kitab ni bawa. Yang kedua, tuan kitab bawa kisah ni nak bagi tahu yang untuk merasakan hati dipantau oleh Allah bukan setakat ibadah khusus seperti solat sahaja. Boleh tak? Bukan khusus seperti solat, zikir, baca Quran saja. Bahkan dalam kehidupan seharian, pergi kerja pun hati nak kena terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia bawa kisah ni dalam bab sembelih pun, dalam bab nak pergi ke mana-mana pun, hati dia tetap kebersamaan hati dia, kebergantungan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah dinamakan ihsan. Boleh tuan ya? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu muhasabah, dan Allah buka hati kita supaya hati kita terbuka dengan maqam ihsan yang disebut oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang daripada saya sebagai kelemahan sebagai seorang hamba, yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.